والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه. Wamin riba qardi, sebahagian daripada riba dengan sebab hutang. Kita baca riba qardi tu riba hutang. Jadi riba kita belajar lepas ada riba yad, riba nasab, riba fadli. Ada pun riba qardi. Ini riba qardi. Ini riba qardi, dia riba mutalabbisun bil qard. Maksudnya riba yang dia berlaku dengan sebab hutang. Inilah riba yang paling banyak yang berlaku zaman ni, walaupun dalam bab lain pun ada, bab emas, jual beli, trade in apa kita ada bicara dulu. Yang ni adalah paling banyak. Jadi kata dia wa min riba qardi, ini al qardu liman yasta'jara milkahu, ay masalan bi aksara min qimatihi li ajlil qardi. Nama dia riba, yang dari segi takrif kita bicara lepas semalam. Takrif riba qardi ni ialah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap hutang yang dengan sebab hutang tu dia akan menarikkan manfaat kepada pihak muqrid, orang beri hutang. Ada kita bicara masalah bayar apa selesai. Yang ni masalahnya dia letakkan syarat, dan manfaat yang menyebabkan jadi riba ni manfaat di pihak orang yang memberi hutang. Dengan sebab dia bagi hutang tu dia dapat manfaat. Itulah dia panggil riba. Yang selalunya zaman kita lah ni, dia hutang 10,000 bayar 12,000. Kan manfaat 2,000 tu, dan dia letakkan manfaat yang nak dia dapat tu jadi syarat dalam akad. Dalam akad tu sendiri dia kata kau hutang 10,000 bayar tempoh sekian-sekian ni, bayar 12,000. Tempoh ni 15,000, buah ni 25,000. Itulah dia panggil riba qardi. Sebahagian daripadanya ialah liman yasta'jara milkahu. Liman bagi orang seseorang yasta'jara, dia menyewakan milkahu, akan satu milik dia. Katalah dia bagi orang hutang. Dah lah bagi orang hutang, lepas tu ada tanah misalnya, dia bagi orang tu sewa tanah dia. Masalah lah. Dia sebut liman yasta'jara milkahu ni sebagai masalah. Dia bagi misal ni nak kaitkan yang dalam qawaid dan dalam hadis yang kita bicara lepas tu, dengan sebab hutang tu ada manfaat. Jaga itu. Cuma selalunya zaman kita ni bila sebut manfaat, kita faham manfaat tu 10,000, 12,000, ada duit. Manfaat tu duit. Kalau ikut hadis tu umum. Kullu qardin jarra manfaatan. Mana-mana manfaat. Mana-mana manfaat. Baik. Jadi orang berhutang dengan dia bagi orang tu sewa. Lepas tu dia bagi sewa, masalahlah bi aksara min qimatihi, dengan yang lebih mahal daripada qimatihi, qimah milik dia tu. Maksudnya kalau nisbah bahasa sewa ni, dia sewakan orang tu dengan sewaan yang lebih mahal daripada orang biasa. Pasal apa? Li ajlil qardi, dengan sebab ada hutang. Selalu kalau kata dia sewa tanah ni 10 hektar, setahun katalah misalnya dia minta 2,000. Sebab kau ada hutang kat aku, kau kena bayar aku 2,500. Asal hutang 10,000 katalah misalnya. Hutang 10,000, 10,000. Tak ada masalah apa-apa tu. Tapi termasuk dalam kullu qardin jarra manfaatan. Tahu mana? Dalam hutang, untuk kawan tu nak usaha pun tak ada tanah, dia bagi tanah 10 hektar. Lepas tu disewakan. Oleh kerana kau sewa, kau ada hutang kat aku, selalu 2,000, sekarang 2,500 setahun. Pasal apa kena 2,500?
Sebab hutang, li ajlil qardi. Baik. Jadi riba ni, hukum riba qardi, kawaid kita kan, kaedah kita, jadi riba ni jika dia letakkan dalam syarat kan, bi nafsi sulbil aqdi tu, in waqa'a zalik, jika demikian berlakulah demikian itu, istijar yang lepas tu, syartan dia jadi syarat. Jadi faham syartan dah, fi sulbil aqdi, pada diri akad, bagi hutang, betul macam ni, kau kena bayar aku macam ni, dan bayaran tu memang bayaran sewa tanah, tapi ambil lebih tu manfaat hutang. Faham tu juga. Jadi dia bagi ni masalah. Pasal kita nak ambil faham tahu mana. Kita bagi hutang dengan sebab hutang tu, orang beri hutang akan ambil manfaat. Kalau arwah Tok Guru dulu dia selalu sebut macam mana. Yang kitab tu boleh faham lah tak? Saja kita panjangkan untuk ambil faham tu. Kita baca dulu habis tu. Baik, pasal apa jadi haram dari riba? Izhuwa, kerana huwa, kembali kepada masalah manis tak jara milkahu bi aksara min qimatihi li ajlil qardi tu. Masalah itulah, orang ada hutang dengan dia, dengan sebab dia hutang, dia bagi sewa tanah dengan harga yang lebih daripada orang lain, dia sewakan tanah tu pada dia. Izhuwa, kerana bahasanya ia bagi sewa yang macam ni, nama dia talabul manfaat. Hina izin, ketika itu maksudnya ketika dia letakkan harga yang lebih bi aksar, tapi li ajlil qardi, kerana hutang tu, yang tu haram. Itu haram. Adapun semata-mata menaikkan harga sewa dengan sebab orang berbeza, yang tu tak haram. Kalau dia bukan di atas kerana hutang, orang tu tak nak terpaksa dia. Ataupun termasuk dalam tu juga, dia kata macam ni, oleh kerana kau dah hutang aku, kau mesti ambil tanah ni sewa. Buat apa? Hutang, tapi kau mesti ambil tanah ni. Kalau tidak, tak ada orang nak sewa. Dengan sebab kau hutang, kau mesti sewa tanah aku ni. Rumah kedai aku yang kosong tu, kau mesti sewa dia. Kalau tidak, dia nak buat benda lain, tapi dengan sebab hutang, terpaksa sewa. Jadi dia menyewa, kerana bukan dia buat apa pun, tapi terpaksa sewa. Tu manfaat dia ambil. Riba je. Dan besar kita dalam kaedah bab riba ni, antaranya dia letak syarat tu fisul bil aqdi. Okay. Antara lain saya nak sebut tadi, itu yang fahuwa haram ni. Kalau arwah Tok Guru disebut apa? Kita bagi hutang 10,000. Lepas tu kawan tu ada saudarian. Dia kata macam ni lah, oleh kerana kau dah hutang dengan aku, ni orang bagi hutang ni yang bagi syarat ni. Dia kata apa? Dusriah banyak kan. Jadi bila bayar saudarian, aku boleh ambil kot. Dia kata ambil lah, selagi aku tak bayar hutang ni, ambil lah. Ni lah riba. Dia hutang tu, yang ni pun kita pernah sebut dah itu. Contoh, hutang 20,000, buat apa? Saya nak beli kereta. Kalau beli kereta tu, hutang ni macam ni lah. Bila-bila aku nak pakai nanti, kau kena bagi tau. Bagi sewa ke, bagi dengan free ke, yang tu nama dia kullu qardin jarra manfaah. Tu manfaah tu. Dengan sebab dia bagi hutang, dia terpaksa bagi kereta dia pakai. Ataupun hasil kebun dia boleh ambil. Selalu banyak sangat dalam kampung, kalau kampung punya muamalat hutang qardi ni, apa dia hutang misalnya 20,000, kadang dicagar kebun getah dia macam ni lah, selagi aku tak habis bayar, motong lah kebun getah aku. Kawan seronok kalau ikut dia getah tu lah nak bayar hutang, ketala kat dia awal-awal lagi. Riba. Sawit aku ni, kau tak ambil semua pun, 3 untuk kau, 7 untuk aku. Pasal apa tu? Pasal kau bagi hutang ni. Riba. Banyak ni. Banyak. Baik. Yang ni yang bab riba, yang gambaran ni, arti yang kita sebut, itu dia buat elat macam-macam lah. Nama Islami. Rupanya it's only a gimmick. Gimmick aja. Dia kata beli projek tak projek, saya pernah cerita itu kan. Tak apa benda lah yang
buat personal loan ni bukan ada barang apa. Bagi hutang saja 100,000. Untuk buat macam mana? Nak bagi supaya tak nama atas nama riba tu. Kononnya Islamik lah. Memang bank cukup banyak muamalat macam ni. Jadi dia buat macam mana? Dia buat ada package, ada apa? Istilahnya produk-produk bank tu hang kena ambil macam ni. Contohlah misalnya dia nak buat projek apa? Bela lembu misalnya. Projek tak buat lagi, hutang pun 100,000 untuk projek lembu lah. Buat kandang apa semua. Untuk buat macam mana? Bank beli projek tu. Projek tak ada lagi, bank beli. Untuk sekarang buat macam mana? Dia beli balik projek yang dia bakal buat tu daripada bank, hutang 100,000. Bayar 150,000. Yang dia bayar tu bukan bayar apa? Dia beli projek yang bank beli kat projek dia. Apa kod dari dia nak hutang kat saya, katalah saya bank tu. Dia nak hutang 100,000, nak buat projek bela lembu. Projek pun tak ada lagi. Betul? Nak hutang atas nama personal loan ni supaya tak ada nama riba. Yang ni pahaman Islamik yang ada. Tak apa-apa lah ni. Dia panggil Islamic banking. Betul buat macam mana? Bank beli projek tu. Beli projek. Projek mana tahu apa projek. Dia beli harga 100,000. Okey. Buat agreement apa? Lepas tu dijualkan balik projek itu dalam tempoh ni. Jadi saya kena beli. Jadi saya beli tu, beli apa? Saya beli projek yang bank dah beli daripada saya dengan harga 150,000 dalam tempoh misalnya 20 tahun. Jadi kat bank tu saya bayar apa sekarang? Bayar projek yang saya punya, yang saya bakal buat, yang bank dah beli. Jadi saya bayar tu 150,000. Dia kata tak ada riba. Siapa? Ini Islamic banking. Ya, okey. Ni merapu zaman lah ni. Bapak tengok bank. Hamba rajin ni hamba pergi jumpa orang kerja-kerja bank. Ada modul-modul apa lagi bahasanya. Dia orang panggil produk. Kalau bank dia panggil produk. Kan bank ni bila dia ada panel syariah dia. Bila dia berjaya mereka satu kaedah macam mana untuk tarik duit daripada poket orang ramai. Dia boleh buat, dia boleh create, dia boleh reka satu kaedah untuk tarik duit daripada poket orang dengan macam-macam itulah elan dia buat gini-gini atas nama Islamic. Dia bubuh Maybank I. Maybank marah dia mula lah. Apa? Bong bank. Sorry bukan Maybank. Saya balik. Bahaya ke dekat tu. Islamic. Dia bubuh I tu Islamic lah kan. Tu juga Islamic banking. Apa kan? Dong bank. Mau itu senang. Dia bila live ni dia kena berhati-hati bercakap sikit. Kau susah kita pula esok. Susah. Saya bukan takut apa tapi jadi susah. Tak mau malas nak susah tu kan. Kalau ikut berani entam je. Memang tak ada selapik pun. Tak tahu jadi hari ni kita break lah situ. Apa saya nak sebut ni? Islamic banking. Produk tu. Survey. Jadi kalau hampa survey apa, jumpa tu yang dia boleh buat reka macam ni. Macam kita dengar ASB apa, macam tu lah. Dia buat macam mana? Ini bukan riba tau, bukan riba. Dia personal loan sebenarnya. Maksudnya memang bagi hutang, tapi bukan hutangnya ASB. Amanah saham berhad ke amanah saham Nasional Bumi Putra, apalah dia sebut. Contoh, apa benda nama tu, macam mana kaedah dia? Mohon loan daripada pihak bank, lagi banyak, lagi besar lah awak untung, tapi jangka masa panjang lah. Macam mana? Hutang telah 200,000 dengan bank. Bila dah dipersetujui, dia akan terima 200,000 tu. Buat apa? Tu kan bukan duit. Dia dah dapat duit tu, diluluskan, dia kena melabur balik kat bank. Bila dia hutang, kan dia kena berapa? Misalnya 3.3% hutang setahun. Katalah itu. Sekarang, lepas tu dia buat macam mana? Dia melabur balik dalam tempoh 15 tahun, 25 tahun, contoh gitu. Dengan pulangan, dengan bila melabur tu, dapat keuntungan 8% misalnya dalam masa tu. Okey, boleh? Faham? Jadi kan untung bukan ada modal apa-apa, betul tak? Kita dah melabur 200,000. Wow, banyak. Kelabu mata tak tengok? Tak pakai modal apa-apa. Betul? Sekarang kita dah setuju, sign tu maksudnya
Kita hutang dengan dia 100,000, 200,000 saya buat contoh ni. Hutang 200,000. Nanti kalau kata kena bayar, katalah saya buat 3%, kena bayar 230,000. Tapi dengan sebab melabur tu tempoh 15 tahun, kita akan dapat tarikh batang ni nanti kata 8%, 208,000. Contohlah kan, 8% bukan 80%. 208,000. Jadi kita dah untung 5,000 situ. Untung 5,000 tak payah buat modal apa-apa. Jadi bila buat agreement aja, jadi kita kena bayar apa? 203,000. Dia kata 203,000 tu dia tolong adjust. Dalam tempoh berapa tahun terdekat ni, katalah 2 tahun terdekat, awak mesti bayar 3,000 ni kepada pihak bank untuk menjelaskan bunga bank tu dah habis tu, tak payah bayar apa-apa dah. Tak payah bayar apa-apa dah. Tu tunggu aja tempoh 15 tahun untuk dapat 5,000 pulangan. Tujuan dia apa tahu apa? Dia nak bagi keluar duit poket apa tu, boh kat bank. Tu. Dan tak keluar-keluar dah. Kami punya dah tu. Tu kata dia nama Islamic, it is only a gimmick, you know. Bunyi tu saja saya reka, tak tahu macam mana main dia tu. Saya pasal bunyi ada sajak kan. Gimmick. Lepas tu kita lah panik. Memang tak boleh bayar pula. Dia tiap bulan bayar. Kalau nak cepat pun kata dia, nanti boleh ambil bayaran dia tiap bulan. Banyak ni. Tapi yang kita dah kena keluar dalam tempoh terdekat ni, sebulan ni berapa. Dia tengoklah, kita nak ambil package mana. Boleh ambil ni, boleh ambil ni, boleh A, B, C apa. Tu jenis kortila ni yang dia adalah riba. Bank konvensional ni semua panggil yang tu Islamic banking. Tu yang ASB apa semua tu. ASB lah ni dia bukan ASB dulu. Kalau ASB dulu duit kita melabur. Itulah nak melabur. Dulu punya iklan macam tu lah. Tu memang melabur betul. Kita masuk ni, masuk atas nama Amanah Saham Nasional. Saham. Maksudnya simpan. Sekarang bukan macam tu. Sekarang personal loan. Labur balik ke bank. Jadi kita tak ada apa-apa. Jadi yang bayar tu bukan simpan. Itu bayar bunga yang kita kena bayar tu. Tunggu matang tu baru dapat. Jadi yang atas pagar yang kelabu asap tu apa? 200,000 tu tak apa-apa lah, tak ada apa-apa pun. Jadi tujuan dia apa? Yang sebenarnya muamalah ni, duit dalam poket kau tu, buat keluar sebulan misalnya 300 kena bayar, 300 tu sampai 3,000, 10 bulan. Lepas tu, hak tu lah dia nak bagi. Keluar 3,000 tu, 3,000 tu dia oleh. 15 tahun tu, nak dapat 5,000. Sebenarnya dia kelentong itu lah. Bukan 200,000 apa benda kan. Tapi muamalah tu jadi haram tak mana? Sebenarnya hutang 200,000, bayar bunga 3,000. Tentu Lani punya muamalah haram. Ijma'an. Menyalahi ijma' kafir. Wa minhu man nafal mujma'in. Sebahagian daripada benda murtad ni ialah siapa yang menafikan ijma' ulama. Jadi yang orang tak faham, dia kata apa? Innamal bai'u mislu riba. Saya ngaji baru untuk Guru Ghazali dulu. Dia syarat ngaji nahwu je pun kan. Innamal bai'u mislu riba. Dia cerita apa? Cerita fi'il fa'il tu. Tapi bila dia cerita riba tu dia syarah tu. Pasal apa orang yang tak faham ni dia akan kata jual beli ni serupa dengan riba. Pasal pada mereka this is a business, you know. Kita beli barang baju RM10 modal. Waktu tu jual RM15 bisnes. Yang ni pun hutang 100,000, bayar balik 130,000. This is also a business. Innamal bai'u mislu riba. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia tak faham sebenarnya riba tu macam mana, baik tu macam mana. Baik ni ada benda dia. Bendanya ada. Hutang ni bukan ada benda apa-apa. Maksudnya benda perniagaan tu tak ada. Kalau beli beg ni RM10, kita jual 100 ke 10 juta pun tak ada masalah. Pasal ada ainnya. Ni ahallallahul bai'. Tapi kalau riba macam mana? Bagi hutang bukan ada apa-apa. Sebab tempoh tambah, sebab lanjut tempoh bayar lah. Bagi yang ni macam ni. Apa yang bisnes ni? Bisnes apa? Mana istilah urudut tijarah tu macam mana? Mana bai' tu? Yang tu yang dia panggil riba. Okey, faham? Padahal kita pun tak faham ni. Macam sama je dengan jual beli.
Kalau orang kafir memang dia kata gitu. Saya pernah sembang Cina motor apa, kadang sambil-sambil repair motor tu, dia tanya dia. Dulu saya kerja sembang, ni kita dah tahu lah nak sembang. You sebenarnya melainkan motor banyak-banyak ni, habis ke orang beli? Tengok satu hari tukar. Dia tanya dia. Oh tak lah, habis lah Haji. Tukar. Sekarang kita ambil 10 motor. Ini contoh lah, misal. Dia tolong cerita untuk saya. Apa pergi kedai jangan bodoh kan, tunggu mula-mula. Sembang kan dia. Sampai dia kenal dengan dia. Dia kata, ini lah. Memang tak lah habis mana orang mau beli motor satu hari sampai satu bulan sampai 30-40 biji motor, mana ada orang belinya. Ini lah, kita tukar-tukar. Bagi nampak macam melaku lah. Ini motor lah, kita ada kawan-kawan punya partnership. Nah, ini motor ah 10 hari duduk ini kedai ah, 10 hari hantar mana. Dia punya motor ah 10 hari hantar sini mah. Tukar-tukar ah. Kita pun tak nak boleh hari-hari tengok motor baru ah. Betul macam mana dia cerita, saya boleh faham muamalah ni, saya tanya dia. Tanya dia orang cerita ni. Kita tanya orang Islam kita tak faham. Dia tak tahu apa mereka. Dia orang tu lah mereka. Ini ah, ini macam mana? Pasal dia tahu, saya kalau beli motor, memang ada motor kat saya. Cuma ada yang dah tukar je. Saya tak pernah beli hutang kat dia. Ini Haji lah. Ini Haji tak tahu hutangnya dah. Nampak dia kata kat saya tu lah. Kita bukan ada duit mana pun, tapi kita jenis tak bisa beli hutang. Ini Haji lah. Tanya, mau beli satu motor lagi ke Ustaz? Mau beli ya. Satu lagi anak dah. Wah. Ni mau beli cash hutang. Dia tengok muka pun dia perasan. Oh ini Haji lah, tak ada hutangnya. Saya nak sebut apa ni saja, nak sebut muamalat demo tu. Dia nak cerita satu-satu tu, saya boleh cerita satu-satu. Saya bukan mengaji ekonomi macam demo nak mengaji konvensional tu. Dia orang pergi belajar, itulah ekonomi dia. Dia orang apa? Nama Islamic banking apa, kita belajar kitab macam ni. Bila kita dengar tu, muntah kita dengar. Oh ini ke Islamic banking. Dia orang panggil ini Islamic. Lepas tu bila kita sebut ini haram haram ini pun bisnes mah. Beli motor kita sudah beli, you mau trade in ni 800. Kita jual 1,000, 2,000 kita jual Ini bisnes. Ini lu sulah hutang sama saya 2,000 takkan mau ambil 2,000 juga. 2,000 kita minta 2,300. This is a business, you know. Ini bisnes mah. Dia kayak itu. Baru tahu. Ini kalau tak bisnes tu, aku tak faham. Saya nak cerita. Bila kita pernah ngaji tafsir lah, ada waktu guru nak cerita innamal bai'u mislul riba. Ya, situlah kepala otak yang tak faham ni. Dia faham apa? Jual beli dengan riba ni business. Pendidikan pun is a business. Kenapa? Kau main belajar, bayar kat aku. Apa? Education is a business. Yuran sekian ni, pendaftaran, daftar apa? Negara hutang sama je. Negara hutang. Semua business. Itulah business dia. Jadi bank bisnes dia apa? Dia tak itu lah. Dia cari riba tu. Kita beriman riba ni benda masalah. Quran kata apa? Ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Satu kaedah kita. Orang yang sepatutnya urus bank ni kerjaan lah. Siapa susah dia hutang kan. Bahkan bila tengok hutang berjaya macam mana? Kau tak payah bayar. Bila dia berjaya dia untung, esok dia bayar zakat lah. Ini sistem Islam. Wa yurbi sadaqat. Dia akan yurbi sedekah tu apa? Zakawat asalnya. Dia akan bayar zakat dia. Hutang tu tak payah bayar. Dia akan bayar esok lebih daripada kita ambil riba ni tu. Dengan keadaan dia senang. Ni ambil zakat, ambil riba adalah hutang, sengkit, mampu, bankrupt, tak dapat redha salah, mampu, sengkit, bankrupt, pun bank nak tu Lagi dia cengkam, lagi pegang tengkuk, lagi jeruk kuat, lagi senang aku. Lagi mampu dan kering kau. Islam macam mana? Kau susah, aku bantu, bagi hutang. Dah hutang, tak payah bayar. Bayar zakat aku. Best, apa Islam? Best. Okay. Wa ila kuriha indana. Sekiranya tidak, maksudnya wa ila sekiranya tidak diletakkan syarat ijarah tu, syarat istijar tadi tu. Yang diambil harga lebih tu pada diri akad. Dia tak jadi syarat. Hina itu. Wa illa, untuk ila situ tak ada, tengok syarah tu disebut wa illa
wa ilam yaqa zalika syartan fi sulbil aqdi. Itu kaedah kita. Kuriha dimakruhkan demikian tu. Makruh ni maksud apa? Tu indana inda Syafi'iyah. Wa haramun inda katsirin minal ulama. Dan dia lah haram di sisi kebanyakan ulama. Maksudnya ulama lain dalam inda lain daripada Syafi'iyah mengatakan benda tu haram juga. Walaupun tak sulbi akdi. Antaranya yang memang ketat bab ni Hanafi. Itu cerita dah isu Imam Hanafi ya. Misalnya, katalah orang ni bagi hutang 10,000. Hutang 10,000. Dia tak boleh syarat apa-apa pun, memang bayar 10,000 lah. Okey. Kemudian tengok kawan tu beli kereta baru. Kita baru beli lah, bukan kita baru beli. 10,000 mana ada kereta baru Kereta baru mana harga 10,000. Oh beli kereta. Lepas tu dia kata, "Hai, kereta baru nampak?" Kita apa? Ni pakai duit hutang itulah. Hai, kalau saya nak pergi mana kereta saya pun teruk ni. Boleh pakai ya. Nak pergi mana cerita je. Jarah manfaatan tak? Inda aksari ulama riba. Indana makruh. Pasal dia bukan letak syarat pada akad. Nak warak macam mana? Khuruj minal khilaf mustahabun. Al-khuruju minal khuruj khilaf tak mana? Ada ulama kata haram tak? Ada ulama kata riba. Macam mana? Kalau kena jadi riba mampu ya tak? Kalau hampa lah beli kereta tu, saya bagi hutang hampa. Saya kata saya nak pergi Johor Bahru ni. Dia orang panggil Johor Bahru ni. Masih hutang. Faham. Bagi tak? Dia bagi tak? Bagi. Boleh tak bagi? Memanglah boleh tak bagi. Agak-agak dia tak bagi tak? Dia mesti bagi. Dia mesti bagi punya. Dia bagi dengan rela hati ke, suka hati ke, seronok ke, macam mana? Nak jaga hati. Terpaksa bagi je tak? Bukan muamalah yang baik. Kalau nak juga macam ni. Kita hang tu, aku nak sewa. Aku bukan nak pakai peri-peri tak. Kau buat sewa tak? Tak buat sewa. Nak sewa-sewa kat orang lain kata dia. Aku tak buat sewa. Kalau dia cakap betul kan tu lah. Tapi kalau kita minta sewa, pakailah. Dengar, sehingga kalau arwah batin dia kata apa? Jangan duk tebang duk ambil pakai. Dia buat tu malu Allah kan. Pasal dia pernah hutang dengan kita. Dia pernah hutang dengan kita. Kita tak bagi. Kalau kita pernah hutang dengan orang nak minta kena bagi tak? Sama pula kita bagi hutang kata dia, anakmu tu aku nak buat menatu. Kita pun jangan hutang tak ya saya. Macam mana? Terima gila. Ujung-ujung jadi tok besang. Boleh tak payah bayar hutang lah. Ya. Darah manfaatan. Inda aksari ulama riba haram. Ya banyak macam tu. Yang tu nak buat mana tu? Saya nak kahwin anak cik, hutang 10,000. Nak buat baik nak ada makna tu. Kita beli ajar lama dah weh. Baik kan? Ada makna tu. Ramli banyak dia ajar kita. Ni kita tok guru ajar weh ke Ramli. Baik. Yang ni kita cerita ni tahu mana tentang ada manfaat yang bukan pada sulbi akdi. Contoh, nak elak sebaiknya elak. Qalahu Subki berkatakan pendapat ini oleh Subki. Jadi Syekh Subki dia kata haram. Syekh Subki ni daripada ulama Syafi'iyah. Wa yajuzul iqradu bi syartir rahni awil kafili. Habis dah kalau ikut contoh tu, contoh yang kata kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Sikit lagi masih nak sama tentang makruh tu. Makruh ni masalah manfaat macam ni ya. Kalau memang ada riba qardi tu, contoh apa sebut, misalnya hutang 10,000, kita memang suruh dia bayar 10,000 dalam masa 3 bulan katalah itu. Dia kata 3 kali bayar. Bayar habis. 334 ke, 433 ke, 522, 532 ke. Contoh dia bagi angka tu kan. Berapa kedaran setiap bulan dia nak bayar tu.
Jadi habis 3 bulan dia tahu tak selesai. Jadi oleh kerana tak selesai, masa tempoh dah habis, macam mana? Tambah 1,000 lagi. Haram. Cuma dia bukan riba. Indana. Dia tetap haram pasal ada ziyadah. Yang tu bukan manfaat, tu ziyadah hutih tu. Itu riba. Haram indana. Kalau inda aksari ulama, dia ialah riba. Pasal walaupun bukan sulbi akdi. Kita masa akad dulu tak ada apa-apa tak. Belakang tu baru timbul. Mengenakan bayaran yang tak sepatutnya dikena tu haram. Dia hukum macam cukai. Macam mana haram cukai. Macam mana haram. Yang mengenakan satu bayaran yang bukan sepatutnya dikena. Dia bukan sewa, dia bukan apa. Apa? Lambat bayar hutang. Kaedah kita dalam syarak macam mana? Dah sampai tempoh bayar hutang, dia tak boleh bayar. Macam mana? Quran sebut macam mana? Fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Quran kata apa? Wa in kana zu usratin. Wow, fa. Wa in kana zu usratin. Jika adalah orang yang muqtarid, orang berhutang tu, zu usratin, orang yang mempunyai kesusahan, sampai tempoh bayar, tak boleh nak bayar, nak buat apa? Fa naziratun ila maisarah. Maka wajib atas orang beri hutang bagi tempoh masa sampai dia senang. Boleh bayar? Tak boleh bayar? Tak apa, bulan depan. Sesak lagi lah, duit minyak naik pula, ada ST pula. Allah, susah lah saya. Tangguh lagi. Sambung lagi Quran, tak habis zakat tu. Bagi tangguh. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Kamu bersedekah tu lagi baik. Hutang 10,000, tak bayar lah. 1,000 tu sedekah. Lepaslah hutang tu. Lagi bagus. Kita lepaskan dia, bukan dia ya. Bukan kita tindas dia bagi tambah hutang lagi, tapi sudahlah tu, tak payah bayar lah. Memang kau orang susah, aku tahu lah. Kau dah bayar kat ni pun cukup dah. Aku pun bukan jadi miskin sebab ni. Sudahlah tu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Maksudnya sadaqatukum khairul lakum. Kamu sedekah tu apa dah? Ibrak ke hutang. Bahkan kalau ikut dari segi hukum hutang ni, itu bagi kita belajar dapat hutang tu. Tahu kan? Dia hutang 10,000 sampai tempoh memang dia bayar betul. Bulan akhir tu ni kata dia 2,000 terakhir lah saya hutang. Ambil 2,000 ni, buat macam mana? Ambil 200 ni. Buat apa? Kurang lah sikit. Patutnya buat 200 lagi. Konvensional macam tu. Orang sekarang muamalah macam tu. Syariat macam mana? Tak, bukan macam tu. Terbalik tau daripada arus perdana punya. Kita bagi hutang ke orang bayar macam mana? Kita kira bagi 500. Nah, buat apa ni? Kau dah susah-susah bayar ni, kau dah kerja bagus tu, teruskan. Buat usaha yang baik tu. Teruskan. Ada bank konvensional buat macam tu. Yang ni di pihak orang beri hutang. Di pihak orang yang hutang. Yang tu pun kita belajar dah kan? Dia bagi 10,000 hutang. Ni 10,000. Okay, saya dah selesai lah bayar dah. Alhamdulillah. Tak nak bagi kesenangan untuk kamu boleh bayar. Untuk ambil pula satu sampul. Ni 500. Buat apa? Terima kasihlah hutangkan saya dulu. Kalau tidak saya dah dekat ni. Kalau tidak macam ni mati lemah saya tu. Sekarang saya dah macam ni dah. Bukan macam ni dah. Air semua tak ada dah kat kaki saya. Kalau tidak saya tu macam ni. Kalau tak bagi hutang tu lah, itu macam ni lah saya. Sekarang ambil 500. Syariat macam ni tu. Dua-dua disuruh buat baik. Orang ni berbudilah pada berbahasa lah. Tak ada pun berbahasa lah. Berbudi kita berbahasa lah. Orang ni pun suruh buat baik juga. Bila dia susah macam mana, lepaskan hutang dia. Sedekah balik kat dia. Syarat. Itu sepatutnya bank. Satu bank ni dia bukan boleh diperniagakan. Maksudnya bank ni pemerintah yang pegang bank tu. Maksudnya dia yang jadi bank. Orang susah bagi hutang, dia yang bagi hutang. Kalau orang lain nak buat pun tirulah bank. Satu hampa kaya esok jadi tu kan. Kaya. Hampa jadi kaya esok jadi tu lah. Buat ada duit hutang kan. Kalau nak berniaga bagi. Tak boleh bayar macam mana?
Yang ni kita tengok bank makin maju. Siapa? Dia maju di atas hutang yang dia bagi. Dia cekik orang bagi mampus tu. Asal nak sambung tadi, yang kaedah kita walaupun dia tak jadi riba, dia tetap haram. Pasal dia Islam mengenakan bayaran yang tak sepatutnya dikena. Asal nak sebut ni ke Quran sikit. Kaedah Quran jelas apa sepatutnya kita kena buat di atas orang yang tak boleh mampu bayar, bagi tempoh masa. Lanjutkan tempoh masa untuk bayar. Baik, wa yajuzul iqrad bi syarti rahni wal kafil. Harus beri hutang dengan syarat gadai wal kafil dan kafil penjamin. Boleh. Yang ni yang komisioner buat juga ni. Tapi komisioner buat hatta yang kita tengok ar-rahnu. Nama je ar-rahnu. Tapi sebenarnya pajak gadai semua orang Cina buat. Pasal kalau ikut kaedah asal Islam, hutang, lepas tu jaminan di atas hutang tu dibayar, buah syarat. Awak nak hutang boleh, tapi kena ada barang gadaian sebagai cagaran ataupun wasiqah tu bahasa Arab, jaminan memang hutang tu berbayar esok. Itulah dipanggil rahnu dan kafil. Kafil ni penjamin. Siapa penjamin? Penjamin ni pun masyhur sangat. Suatu masa dulu memang penjamin tu memang masyhur. Sekarang macam mana? Tak perlu penjamin dah. Pinjaman peribadi tanpa perlu penjamin. Dulu memang perlu penjamin. Pasal sekarang dia dah akidah lain. Dia dah ada undang-undang. Mana-mana siapa hutang tak ada penjamin macam mana? Bila sabit hutang dah sampai tempoh bayar, dia tak boleh bayar, surat mahkamah keluar berapa kali macam mana dia persetujui tu. Cukup je 3 kali surat misalnya datang macam mana? Terus pegang tangan masuk lokap. Harta semua disita. Beku kan? Semua beku. Nak keluar negara apa semua tak boleh. Macam mana? Apa harta kau? Siap, habis. Londeh hang. Jadi memang tujuan dia untuk memopolis kau. Ini sistem kapitalis. Ada sistem ni dipakai kat Malaysia. Jangan kata individu je buat, kerajaan buat kat individu. Kerajaan pun dibuat bank dunia buat kat kerajaan kita je. Kau nak duit, kami boleh bagi. Kau sign aja. Kamu tak ada duit, kami boleh bagi duit untuk buat pembangunan. Ini, sign aja. Dia cetak lah. Ambil 4 bilion, trilion. Ambil. Bunga dia macam ni. Kau bayar je lah. Jadi dia mengajar kita supaya berbelanja lebih daripada apa yang ada. Buat bangunan tinggi-tinggi, Petronas berkembar apa. Seorang tak duduk. Siapa nak duduk? Dah tinggi melangit. Sewa mahal. Dia tarik elok-elok RM1 2 kepang jadi RM120. Nah, minum. Minum menara berkembar, duduk atas menara, minum air. RM120. Dia ajar macam tu. Dia ajar sistem macam tu. Tak manfaat langsung. Dah tak ada maksud zindagi dah. Apa maksud megah-megah, mufakhara alhaqumut takasur. Membinasakan kamu oleh ni takasur, nak berbanyak-banyak, banyak harta, banyak ni. Berbangga saya minum teh sampai segelas ni RM120, RM1,200 segelas. Bangga lagi dah. Kau ni ada tak standard macam teh. Padahal teh kita sedap je dia. Tu dunianya style. Saja kita syarah situ sikit. Jadi syarat rahni awil kafil. Walau qala aqrid hadza mi'atan wa ana laha dhaminun fa aqradahu al-mi'ata aw ba'daha kana dhaminan 'ala al-awjahi. Baik. Jadi asal dia sebut boleh bagi hutang dengan syarat ada penjamin dan barang gadaian. Boleh. Yang ni pun sampai bab gadaian kita cerita nanti, bab gadaian mana yang betul tak betul dalam muamalat kita. Walaupun nama ar-rahnu apa, yapim punya tu macam-macam ada. Ni pun sebut nama ni bahaya jugalah. Nama apa? Dolah gadai kan. Gadaian dolar. Apa adik-adik tu kan? Mahadir gadai. Ar-rahnu mahadir. Rihan mahadir. Bubuhlah apa-apa tu. Bukan rihan. Farihanum maqbudah. Kiraan ada baca itu kan. Faruhunum maqbudah. Farihanum maqbudah. Apa nak sebut? Atau rahnu. Jumpa tempat dia nanti kita. Kafil ni penjamin. Istilah penjamin ni bila kita tak boleh bayar, macam mana? Orang jamin tu lah bayar. Tu penjamin.
Saya ingat arwah ayah saya, pasal dia pernah kena macam ni. Dia kerja buruh, bukan ada orang kawan senang. Tapi ada orang hutang, suruh dia jadi penjamin. Dia pun tak tahu penjamin tu apa. Bukan tak tahu langsung lah, tapi kesian kawan nak hutang dia. Tak tolong nanti susah. Kita tak dasar nak tolong kawan, sign sebagai penjamin 2 orang. Sampai setelah tu, masa tu saya sedar umur saya tak sekolah lagi. Mai surat mahkamah macam ni. Bapa, ayah, arwah ayah tu kalau mai surat mahkamah, dia ketok tak kira. Nak buat apa? Anak kecil-kecil ni. Kerja pula bukan duit mana, buruh kereta api, KTM. Buruh kasar, punggah, ambil gaji tu ayah, arwah ayah tu. Memang orang susah. Apa saya nak sebut? Untuk jamin, mai surat 3-4 kali. Dia pergi jumpa orang tu, cakap betul-betul lah, mana kau ada duit ni, kenapa kau buat aku macam ni susah. Naik mahkamah 3 kali ni. Kira maksudnya sampai, tapi berjaya lah melepaskan diri daripada tu. Tu pun arwah Tok Wan tolong belah mak lah. Belah ayah saya belah mak, dia duit sikit. Yang tu tolong lepaskan jamin berapa kena bayar tu. Pakai lah duit kita, dah jadi penjamin. Tapi mujur ada Tok Wan belah mak ni orang ada kereta sikit, bayar. Lepas tu dia mesyuarat keluarga kami. Masa tu saya kecil, saya ingat. Alah kecil. Api tu besar hati. Besar Silmi saya tak tahu apa, tapi sampai sekarang saya ingat dia kata apa? Kau orang esok kalau nak jadi penjamin, ingatlah Abah serik sampai mati, Abah ingat. Kau ingat sampai besar esok, jangan jadi menjamin orang hutang. Abah dah kena serik, biar Abah kena seorang sudah. Anak-anak Abah jangan kena. Yes. Saya tak boleh saya sebut. Orang tua ni saya sebut lagi tu. Alhamdulillah ni saya ingat ayah sebut. Allah. Nak cerita penjamin tu. Alah ni itulah lagi mudah. Beli motor pun hutang tanpa penjamin, tanpa perlu apa sembahyang bayaran. Abang jagalah tu. Bagi hadiah lagi. Abang jaga tu. Serah IC kan? Siap, mampu. Selit gaji pun tak payah tunjuk, tak payah. Lah ni punya mudah nak beli motor. Betul ke? Betul. Kalau nak di buah banner besar-besar, beli motor tanpa ada sembahyang bayaran 2 bulan berturut-turut, tak payah bayar apa. Siap, percuma. Topi keledar, lagi baju hujan. Lagi apa duit? Siap apa? RM50 duit isi minyak. Yang penting bawa IC sahaja. Lah ni ada tu. Apa tak biasa tengok benda tu apa dengar? Bayaran muka tu semudah RM1 aja untuk bayaran muka. 2 bulan betul-betul tak payah bayar. Lepas tu hang jaga. Slack sikit mampu hang. Dia memang bila tak ada bayaran muka, hang tahu bayaran dia akan gila macam tu. Dia punya cas tu. Dia pam tu, kembung nampak tu lebih pada along ni. Ni zaman lah ni. Pasal dia orang tahu cara nak cekik orang, lagi pun undang-undang menyebelahi belah dia. Undang-undang bela dia. Dia ada peruntukan undang-undang yang membenarkan apa muamalah dia buat. Yang ni kat orang ramai, apa faham itu? Abang ngajar tu, apa balun, apa hutang. Balun. Kalau sebut, saya tak pernah buat kajian, tapi saya rasa orang Melayu ni yang kerja kerajaan ke apa, saya boleh kata macam ni. Kalau ada 100 orang, seorang je kot yang tak berhutang, tak ambil loan kerajaan. Cita-cita dia orang nak berhutang. Cita-cita dia orang memang ambil kerja kerajaan ni untuk boleh berhutang. Dia ada EPF dulu. Ada sekarang saya juga. Orang yang berkenaan dia tahu lah. Dia tahulah. Betul. Tak jadi tengok. Siapa tengok pun tolong like untuk kami. Betul. Akulah orang itu. Sebut kat kami. Dia kalau enterprise dia nak naik taraf ke syarikat, nak berhutang. Kena dengan berhutang je. Maksudnya daripada enterprise tu kan, dia nak naik kepada sedang berhad dia punya syarikat dia. Mesti kena dengan berhutang. Betul dia punya dia tak berhutang lah. Betul. Tapi dia naikkan taraf tu untuk nak dapat taraf. Nak dapat tu enterprise tu supaya dapat senang berhad. Dapat senang nak hutang. Lokas slip gaji dia semua. Dia itu yang istilahnya berbelanja lebih daripada apa yang ada. Kita meniaga kampung ni tak ada hutang-hutang ni kan? Ada duit untuk dah tak ada duit sudah. Dia orang tak ada, dia orang berlumba-lumba nak dapat senang berhad. Nak dapat tu dapat macam ni. Nak pergi berniaga padahal tak laku 3-4 bulan kiong mampu tu kan.
saja ke sana. Asal nak sebut dalam 100 orang, nak kata seorang tak berhutang ni. Jadi kita cerita bukan cerita yang tak kerja, yang kerja kerajaan. Saya ada kawan-kawan saya yang dulu dia pondok pondok kita ni. Ustaz Wazi ke adik dia? Said. Dia memang masa belajar Mesir apa lepas tu kerja kerajaan, dia tak pernah ambil hutang. Beli rumah pun duduk rumah kampung je apa. Simpan. Saya tak ingat lepas berapa puluh tahun dia kerja. Lepas tu baru minta loan. Minta loan hiburan. Ada apa-apa loan sebelum ni? Tak pernah. Orang terkejut beruk. Orang pihak-pihak tu terkejut beruk. Berapa tahun dah kerja dalam kerajaan? Ustaz cerita, tapi ambil loan dekat belakang. Orang pondok tu. Orang pondok ni. Tanya, apa? Tak pernah loan. Saya tak percaya. Tengok rekod semua pusing. Memang tak ada loan. Nak cerita apa? Maksudnya, orang kerja bank ni, dia tak percaya kalau kerja kerajaan tak ada loan. Satu dah sejuta lah. Itu saya sebut 100 tu satu. Saya tak pernah buat research. Saya tak pernah nak berangkai lah. Kalau 1 juta tu itu orang ni. Kalau orang biasa kalau kerja kampung ni memang tak ada loan lah. Tapi bila ada ESN tu je habis semua loan. Lepas tu ada amanah ikhtiar pula je. Habis semua kena bala amanah ikhtiar. Tu yang tukar kerajaan ketarapan tu. Inilah celaka riba. Antaranya kalau Indonesia yang terdekat, kita tengok ada apa, gempa bumi kan. Apa tahu siapa jadi gempa bumi? Oh, sedap tadi. Aku tak biasa baca maklumat apa, tak tahu lah. Apa tahu siapa? Dia dekat dengan pantai ni, Lombok ni. Dia istilahnya majlis bandaran dia apa-apa bila hari-hari cuti akhir tu ada keramaian yang sebelum kena gempa bumi tu macam mana? Sebut malu lah. Kutip kondom punya pun 3-4 karung. Cukup lah bahasa itu. Bagi gegar ni. Kita tak kena zon gunung berapi kan? Tak adalah takut gempa bumi kan? Dia kena buat lain. Tukar habis kerajaan. Tengok kerajaan macam mana. Dia akibat apa? Ini maksiat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Puja dia atas jalan sababiah ni bima kasabat aydina, dengan apa yang manusia buat dengan tangan-tangan ke. Istilah tangan tu dia sababiah, sabab untuk buat satu tangan. Sebut tangan pun kaki, tangan macam-macam lah kan. Sebut tangan ni atas jalan qalabah. Macam mursal tu. Itlaqil sabab, musabbab, itu wa iradati sabab. Dengan maksudnya manusia tu sendiri dia buat. Kena macam mana satu-satu. Walau qala, kalau kata seseorang aqrid hadza mi'atan, kata dia kau bagi orang ni hutang 100, wa ana laha dhaminun. Jadi hadza tu diisyarat satu orang lah. Kau bagi hutang kat orang ni mi'atan 100, wa ana laha dhamin, aku ni dhaminun laha tu libi'ah, aku berjamin 100, aku jamin 100. Fa aqradahu mi'ata, kemudian orang yang dikitab tu beri hutang akan hadza mi'atan 100. Dia pun bagi orang yang ditujuk hadza tu musyarrul ilaih 100. Ataupun kalau tak bagi pun dia bagi ba'dal mi'ah, dia bagi 50 ringgit lil hajati, kerana hajat. Tak kena au ba'daha akana dhaminan alal aujahi. Jadi orang macam ni dia panggil dhamin. Inilah antara penjamin. Maksudnya patutnya jamin ni kalau faham ni syarat hutang lepas tu menjamin. Boleh? Faham? Hutang lepas tu jamin. Lagi hutang, siapa penjamin? Ni orang penjamin. Kamu sanggup jamin dia? Ya, okey. Boleh faham. Sekarang apa? Dia cakap dulu tak hutang lagi. Nak sebut kata jadi tak penjamin tu? Kau bagi dia RM100, aku jamin. Jadi dah jamin dulu. Bagi. Jadi tak penjamin? Dia adalah dhamin alal aujah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita bagi arahan pada seseorang yang dia tak akan bagi hutang, melainkan kita kait yang penjamin tu, maka dia adalah penjamin. Dia adalah penjamin alal aujah.
Pasal apa? Lil hajah, kerana hajat macam ni. Pasal memang orang nak bagi hutang, lepas tu baru nak jamin, payah. Macam mana? Ada orang jamin dulu, lepas tu orang bagi hutang. Contoh, jadi kalau cuma kalau zaman lani punya, tak masalah lani yang saya ada sebut. Gadai lani tak? Gadai lani memang Ar-Rahnu, sistem Ar-Rahnu lani, dia bukan bagi gadai hutang macam tu dulu. Dia kau tunjuk barang gadaian, kami bagi hutang. Yang tu lah. Kalau atas wajah tu, alat hujah, gagah agaklah situ. Gagah agaklah situ. Kau bawa emas kau macam ni, tunjuk kat kami. Dengan sebab ni kami sanggup bagi hutang berapa-berapa, kami yang bagi. Tapi macam mana pun, kalau ikut, janganlah bagi jadi gadai dulu lepas tu hutang. Kan? Tunjuk tu sebagai untuk tunjuk je, untuk memberanikan dia berapa hutang dia nak bagi. Tapi dari segi muamalah bagilah betul. Apa dia? Hutang dulu, teknikal sikit je. Bagi hutang, lepas tu, saya terima ni sebagai gadaian. Sepatutnya macam tu. Atas, kalau kita faham ibarat kita ni, macam mana? Kalau kata, saya nak berhutang macam ni bas saya sebagai gadaian. Dia pun kira-kira, okey, saya setuju. Gadai. Pasal apa? Lil hajah. Okay. Contoh kata dia, ka'alki mata akak, seperti dia kata, kamu campakkan mata benda kau, barang-barang kau ni fil bahri, dalam laut. Naik kapal nak terbalik kot. Jangan takut, buang je barang ni dalam laut. Apa? Baru kita boleh selamat. Contohlah macam kisah Nabi Yunus tu kan. Buang je barang ni dalam laut. Kata dia, wa alayya domanu. Aku jamin barang kau tu. Macam mana? Waqala al-Buqawi. Jadi kalau dia kata ka'alqi tu, maksudnya sama hukum. Apa hukum? Dia pun campak buang. Macam mana? Saya tahu cari balik tak dapat. Macam mana? Jumpa yang jamin. Dia kena bayar. Kau kena bayar lah kalau kau jamin. Jamin. Dia serupa macam kita sebut itu lah kan, masalah hutang. Cuma isu hutang. Yang ni pun bab macam ni pun pasal lil hajah kan. Betul. Ad-darurah tu dia bukan mahzurat ni. Maksudnya dia siapa dulu kemudian. Ni ada bang. Awak nampak kurus ni, tak makan ni. Kopi makan tu kedai tu. Kata Ustaz mak bayar. Ni makan. Makan, order semua. Apa nak makan? Makan. Itu Ustaz mak bayar. Nanti saya lagi bayar. Okey. Ni makan. Nanti Ustaz mak bayar. Boleh. Jumpa, bayar. Boleh. Jadi siapa kena bayar? Saya kena bayar. Dia suruh macam, beli barang ni, pakai duit kau dulu tau. Apa jadi? Jadi hutang. Siapa hutang? Saya hutang. Saya hutang. Yang ni, ni sepatutnya sedap di sini ya. Yang saya kata best tu. Tapi usul ada kaedah usul kan. Ni bila ada beberapa masalah tu. Kalau kata Rahnu apa nak tanggung, sini ya boleh. Macam mana pun teknikal nak keluarkan daripada hukuman, keluar daripada, nak kata dia bukan gadai dulu, hutang dulu boleh gadai kan. Baru sah muamalah tu. Buatlah teknikal bagi betul. Sikit sangat teknikal tu. Tu saja nak repeat sikit puak dak Rahnu lah ni. Wa qala al-Buqawi law idda'a maliku qarda wal akhidhu wadi'ata suddiqa al-akhidhu li'anna al-asla 'adamu ad-damani khilafan lil anwari. Satu lagi masalah kata Syekh Buqawi ni dalam kitab dia. Dia kata law idda'a maliku, kalaulah pemilik harta satu benda ni, dia kata dia mendakwa qarda. Barang ni hutang, qarda. Ya, barang ni hutang. Kata wal akhidhu, dan mendakwalah orang yang ambil. Kata dia, mana pula hutang? Yang ni wadi'ah. Ni kelahi bab ni lah. Maksudnya ni kelahi lah ni. Kelahi apa? Masalah nanti siapa kena bayar ganti rugi tu kan. Maksudnya ada satu barang sekarang asalnya ada kat tangan orang lain. Tu barang tu katalah rosak. Okey, tuan barang kata apa? Itu barang tu, yang tu kau kena bayar siapa? Itu kau hutang kat aku. Katalah saya bagi apa contoh, kain 10 helai bagi, kan boleh hutang kain ni kan, hutang ni hutang lah, dia kena bayar. Rosak ke, jual koyak ke, kena makan tikus ke, terbakar ke, kena bayar lah hutang, kena bayar hutang lah. Lepas tu terbakar ke apa ya, lepas tu
jadi kes apa, saya pun minta bayar. Betul saya kata, itu hutang. Orang yang kata tu, mana pula hutang? Laju ni itu, kau suruh aku simpan. Bila suruh simpan terbakar macam mana? Apa kita belajar? Ini yadul amanah kan? Ada amin. Bila wadiah ada bab panjang umur dia. Tak pernah jumpa, dengar yang mengaji. Ni kata saya kata mengaji tu perhatian apa ni ya. Saya kata kalau tak ada apa-apa rehat, tidur, siapa apa-apa dah tidur. Mengaji kena tumbuh perhatian. Tambah pula baca kitab-kitab macam ni. Tambah pula baca sini saya syarah macam ni. Kena perhati je. Dia kata apa? Kau bagi 10 helai baju ni, suruh aku simpan tu wadiah. Macam ni nak buat. Suddiqul akhir. Dibenarkan orang yang ambil. Siapa? Selalunya dia takkan ambil, melainkan memang dia menyanggup untuk benda tu lah. Kalau hutang, bukan senang nak jaga, nak kena bayar. Ahli anak aslah kata dia ada doman, kerana asalnya tak kena bayar ganti rugi. Doman di sini mana bayar ganti rugi. Asal dia tak kena bayar ganti rugi. Jadi antara asal ganti rugi dengan asal kena bayar ganti rugi, asal bila benda orang ada kat kita tak kena ganti rugi. Jadi satu orang dakwa wadiah di pihak orang yang pegang, mendakwa hutang di pihak orang yang beri, menang di pihak orang yang memegang kalau dia mendakwa itu adalah wadiah. Kalau dia kata memang betul aku hutang, memang aku nak bayar, kena bayar lah weh. Okey. Liana asla adabud dhaman khilafan li Anwar. Menyalahi bagi Syekh Anwar Al-Dabiri. Anwar Ad-Dabili. Ni pun ada dalam kitab dia apa? Ini pun saya dah lama tak sebut. Tak ingat apa nama, Al-Asnawi ke apa. Dia ada nama-nama kitab dia, bukan Asnawi. Nama kitab Anwar Ad-Dabili. Wa yasihu ranun. Okey, baru masuk bab kedai. Faham? Manfaatan tak? Tak. Dia jadi riba ni nisbah muqrid ambil manfaat. Kalau muqtarid tak. Misalnya dia bagi hutang saya 10,000. Dia bagi hutang, saya nak sewa kereta. Sewa kereta boleh? Kereta apa? Kancil 200. Selalu orang lain 80 ringgit. Pasal dia hutang, kita kenakan 200. Boleh? Siapa yang ambil manfaat? Muqtarid yang ambil manfaat, bukan muqrid. Boleh? Boleh tak kita bagi hutang orang lain? Ni bagi hutang, sewa boleh tak? Salam RM5 je hutang. Kata. Ni 80. Faiz 200. Siapa? Beban bawa payah makan air kuat tu. Boleh tak? Boleh. Macam mana pun dia nak kena kan dekat orang hutang tu. Macam mana bahasa kita kena tak? Macam mana boleh tak? Boleh. Dia setuju. Dia pun duit banyak kan tu. Dari segi hukum, adakah tu nama riba? Nak riba tak jadi sebelah muqtarid. Riba dia akan jadi sebelah muqtarid. Darah manfaatan tu yang kalau atas hadis tu umum kan. Manfaat belah mana. Kalau ulama diterjeh, riba tak akan jadi, melainkan manfaat tu nisbah bijanib muqrid, bukan bijanib muqtarid. Masa muqtarid memang nak manfaat. Dengan hutang tu sendiri pun manfaat dah. Apatah lagi dengan sebab tu ambil manfaat lain-lain lagi. Lagi tak ada masalah. Dalam macam dia minta sewa kata jadinya sewa tu dia tak payah bayar, cuma tolak ada hutang. Yang tu lagi tak ada masalah. Dia kalau tolak hutang memang tak ada masalah apa lah, pasal memang tolak hutang. Melainkan asalnya sewa. Nak tolak hutang. Ni apa? Ni kira aku pinjam je lah kita pun semua salah juga nak kata tak boleh. Dia dah berjasa bagi hutang kat kita. Situ riba. Indah aksari ulama. Indah nak? Tak. Kuriha. Tapi kuriha pun macam-macam. Agak-agak puas hati lah. Antarodin tak? Tak ada lah. Bayar. Satu, jangan suka ambil benda-benda yang istilahnya kita buat satu muamalah yang bukan dengan anti binafsin. Itu istilahnya. Anti binafsin. Daripada baik nafsu, maksudnya memang suka hati, rela suka hati dia beri. Kalau bagi daripada suka hati rela dia satu hal. Yang ni dia tak rela, bagi atas nama sewa. Memang sewa buat salah. Siap. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nuril bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sulil taslimin ala nabiyil mursalin walhamdulillah. Allahumma salli